Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين. يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang berbahagia Tuan Nazir, ahli-ahli jawatan kuasa, ashabul fadilah, para pegawai masjid, putra perdana, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Sia, yang berbahagia datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam apabila bertemu dengan kaumnya waktu hayat baginda, jarang-jarang sekali Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam memberi salam sekali, dua kali, bahkan dalam riwayat sebut Nabi akan memberi salam 3 kali dan lebih. Dan itulah sunnah yang mudah pun. Mudah tak sunnah tu? Mudah. Tapi kadang-kadang kita tinggalkan, kita tak buat, kita tak ikut, sayang. Bersempena dengan Ramadan ini, kita buat bagi jadi elok, insya-Allah. Untuk kali yang ketiganya, sambutlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada apa yang Al-Fadhil Ustaz Faizal Radhi bagi kepada saya, dia kata, Ustaz, nanti zuhur hari ini kita bicara berkenaan dengan peristiwa penting sepanjang Ramadan, sepanjang Ramadan. Jadi kita nak bercakap tentang apa yang berlaku sebenarnya dalam Ramadan. Apa sejarah dia? Apa perkara yang telah terjadi dalam Ramadan? Baik, Allah Ta'ala sebut pertama-tama sekali, satu-satunya bulan yang tidak pernah disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, melainkan dari 12 bulan tersebut sekali Allah sebut, hanya Ramadan. 11 bulan lagi tidak disebut nama-namanya, tidak pernah disebut Muharram, Safar, Rabi'ul Awal, Rabi'ul Thani, Rabi'ul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan Allah sebut. Habis Ramadan, Syawal tak ada, Zulqaidah tak ada, Zulhijjah tak ada. Ada Ustaz Tuhan sebut Arba'atun Hurum, sebutan umum, tapi bila ditafsir 4 bulan yang mulia, Ashhurum ma'lumat, bulan-bulan yang tertentu, iaitu bulan-bulan haji. Tidak dinyatakan nama-nama bulannya, tapi disebut secara umum. Tapi ini bulan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus. Kita rujuk suratul Baqarah. Siapa yang ada Al-Quran di hadapan dia boleh buka suratul Baqarah, ayat 185. Suratul Baqarah, buka aplikasi Quran tu, suratul Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Itu satu-satunya yang disebut Syahrul Ramadan. Ya, maka bulan Ramadan itu banyak kemuliaannya. Pertama, peristiwa yang pertama, di dalamnya diturunkan akan Al-Quran. Itu yang pertama. Peristiwa apa berlaku dalam Ramadan? Al-Quran diturunkan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi hadirin rahimakumullah, kita tahu tarikh nuzulul Quran masyhur 17 Ramadan. Ya, 17 Ramadan. Hadirin rahimakumullah, ya, walau beda-beda pelbagai pandangan dan pendapat, ya, tak apa, yang tu kita bicara hari lain, ya. Lalu yang Maha Agung juga bagi tahu dalam Ramadan itu turunnya Al-Quran 17 ke Ustaz, sedangkan penurunan Quran itu Allah Ta'ala sebut dalam suratul Qadr. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Satu, ada ayat lain, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Dua kali Allah sebut. Satu, Allah kata sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Qadar, ya, and we Allah Subhanahu wa Ta'ala, the Almighty, revealed Al-Quran, ya, on the sacred night, Lailatul Mubarakah, during the blessing night, malam yang penuh dengan kemuliaan, malam yang diberkati. Jadi jawabnya begini, dari hadrat yang maha agung, Allah yang tidak bermasa, tidak bertempat, tidak berarah, tidak berupa, tidak laisa kamitslihi syai', laisa, tidak ada sesuatu pun seperti mithal dengannya, ya, mukhalafatuhu lil hawadithi, bersalahan setiap sesuatu yang baharu dengan Allah yang qadim. Maka dari hadrat yang maha agung turun pada malam Lailatul Qadr. Ada ulama kata malam 17, malam 19, malam 21, dan macam-macam pandangan. Daripada hadrat Allah ke Lauh Mahfuz Lailatul Qadr, dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia, Lailatul Qadr. Lalu turunlah beransur-ansur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, ataupun 23 tahun, ya. Mula-mula turun pada 17 Ramadan, ya, tahun pertama kenabian. Itu dia. Ayat apa yang turun waktu itu? Itulah dia suratul Alaq, ayat 1 sampai 5. Mari kita baca ramai-ramai suratul Alaq, kita baca ramai-ramai ayat 1 sampai ayat 5. Tuan-tuan, mungkin kita tanya, apa kita dapat? Ustaz suruh kami baca Quran ni dapat apa? Dapat yang pertama, kata Nabi, ya, iqra'ul, baca hadis ni ramai-ramai, iqra'ul Quran, ikut, tak bunyi pun, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi.
Hadis ini seorang sahabat Nabi bawa, Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Apa Nabi kata? Iqra'ul Quran, kamu bacalah Quran. Sebab fa innahu, maka sesungguh-sungguhnya Quran yang kamu baca itu ya'ti, dia akan datang. Bila dia datang? Yaumal qiyamati, hari kiamat nanti. Dia datang buat apa? Kiamat nak buat apa datang kat kita? Syafi'an li ashabi, dia akan bagi syafaat kepada sang pemilik bacaan dia. Ini siapa baca dapat, tak baca tak dapat apa. Kedua, Nabi sebut khusus dalam Ramadan. Kata Nabi, wa man tala fihi ayatan minal Quran. Ni Ramadan ni, hari ni. Hari ni 10 Ramadan. Hari ni hari terakhir semester pertama Ramadan. Siapa masuk universiti Ramadan? Sekarang kita dalam universiti Ramadan. Dah masuk belum? Dah. Register dah? Dah. Berapa fakulti? Kursus apa ambil? Saya ambil macam-macam kursus, Ustaz. Segala fakulti saya ambil. Universiti Ramadan saja boleh buat macam tu. Universiti dunia ni tak boleh buat macam tu. Kita boleh ambil fakulti pengajian Al-Quran, nak ambil qiraat boleh, nak ambil tafsir boleh, nak ambil tadabbur boleh. Ustaz, saya nak ambil fakulti pengajian muamalah, boleh ambil, mengaji segala muamalah dalam Quran, dalam hadis penuh. Saya nak ambil fakulti cerita tentang sosial kemasyarakatan, cerita tentang zakat, tentang sedekah, tentang jariah, tentang hibah, tentang wakaf, macam-macam dalam Ramadan. Maka Nabi kata, wa man tala fihi ayatan minal Quran, siapa yang baca satu ayat daripada Quran. Ni hari last semester pertama, janganlah tak baca, rugi. Ustaz, dalam solat, oh tak aci ya, semua nak kira dalam tu. Awak tak bayar zakat dalam solat? Ada tak sahabat bayar zakat dalam solat? Ada. Tu cerita waktu lain pula. Apa kata Nabi, wa man tala fihi ayatan minal Quran, siapa yang telah membaca, fi'lul madhi, tala maksudnya telah membaca satu ayat je, kata Nabi, dalam Quran di bulan Ramadan, dia dapat apa besok? Thaqqalallahu mizanahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala telah memberatkan timbangan amalannya. Amalan apa? Amalan kebaikannya. Yauma, hari di mana takhiful mawazin, diringankan atau menjadi ringan akan neraca timbangan amalan orang lain. Allahu akbar. Apa? Baca Quran dalam Ramadan. Tu dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi kata lagi, wa man tala fihi ayatan minal Quran, siapa yang baca Quran pada bila? Dalam Ramadan, maka bagi setiap ayat yang dia baca itu ganjarannya satu kali khatam Al-Quran. Dia nak cari kita, mana nak dapat? Tu dia. Okey, jom kita baca Suratul Alaq ayat 1 sampai 5. Ready semua? 1, 2, mula. Serentak 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Tu turun pada 17 maaf, Ramadan yang paling masyhur. Itulah peristiwa nombor 1. Kita kelang-kelibut duk cari peristiwa tu, peristiwa ni. Ini peristiwa pertama dan tanda proclamation. Apa dia? Pengisytiharan Nabi sebagai Rasul, sebagai Nabi, sebagai Rasul, sebagai Khatimul Anbiya wal Mursalin, sebagai Imamur Rahmah, ya, ketua yang datang membawa rahmat Allah, ya, sebagai rahmatun lil alamin, rahmat Allah ke semesta alam. Hadirin hadirat rahimakumullah, ya. Seterusnya peristiwa yang berlaku dalam Ramadan ialah
perang yang pertama dalam Islam. Apa dia? Ghazwatul Badril Kubra, the Great Battle of Badar, perang Badar yang agung. Juga berlaku pada tarikh sama Quran turun 17 Ramadan tahun kedua Hijrah. Sepatutnya saya cerita yang lain dulu, tak apalah saya sebut yang ni dulu, tak tersusun pun hari ni ya. Peristiwa tu. Tapi yang tu kita letak kejap belakang, kita susun nombor 2. Siapa yang catat tu tolong anjakkan dia jadi nombor 3. Nombor 2 ialah apa? Fardu puasa. Peristiwa yang berlaku dalam Ramadan ialah puasa difardukan pada tahun kedua Hijrah, ya, setelah turun beberapa ayat, antaranya kata ulama turun ayat 183 hingga ayat 187 suratul Baqarah. Turun ayat tu, Nabi panggil habis. Habis tu Ustaz, di Mekah tak puasa sebelum hijrah, tak. 10 tahun tak puasa, tak. Pasal apa? Tak wajib lagi. Tak wajib lagi waktu tu. Tak wajib lagi. Lepas tu wajib puasa. Ya. Apa bunyi ayat dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai sekalian kamu yang mengaku, mereka yang mengaku telah beriman. Orang Madinah kata, ya Rasulullah, amanna, kami telah beriman. Kutiba alaikumus siyam, kamu semua tahun ni kena puasa. Ayat itu turun bila? Ayat itu turun sebelum Ramadan, ya. Kena puasa. Bulan apa ni? Bulan nak datang ni. Bulan apa? Ramadan. Ada ulama kata turun bulan Sya'ban dan sebagainya, ya. Lalu sahabat ada tanya, kami sajakah kena puasa ya Allah, ya Rasulullah? Tak, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti yang telah difardukan kepada orang-orang sebelum kamu. Dulu Nabi Adam dan kaumnya, Nabi Idris dan kaumnya, dan nabi-nabi yang rasul-rasul yang membawa syariat yang tak disebut nama dalam Quran serta kaum mereka, semua puasa. Lalu apa tujuan puasa? Saya yakin ustaz-ustaz, tuan-tuan guru kita dah jelaskan. Mudah-mudahan kamu jadi orang-orang yang bertakwa. Habis. Itu peristiwa yang kedua umat Islam kena puasa. Tak biasa puasa? Tak biasa puasa. Tahun ni puasa. Bayangkan Ramadan maksudnya apa? Panas terik. Ya, memang cuacanya panas. Di mana panas tu? Di Madinah, di Makkah, di semenanjung Arab, di Hijaz. Hijaz ni sepanjang kawasan selusur Laut Merah, Red Sea. Ada dia orang kata Red Sea tu bukan Red Sea, merah, sejenis terumbu. Tak apalah tu bercerita laut tu. Sepanjang tu panas kalau masuk Ramadan. Tuan-tuan yang pergi buat umrah dalam Ramadan, ya, panas, suhu sampai 50 darjah. Tapi Masya Allah, tabarakallah, mereka tetap mengerjakan umrah di siang hari. Di tengah-tengah panas terik mereka tak berhenti bertawaf, apatah lagi di malam hari, ya. Dan bertambah-tambah dahsyat pada malam 10 terakhir Ramadan. Okey. Kemudian yang ketiga ialah Ghazwatul Badril Kubra, perang Badar yang agung, 17 Ramadan juga, di satu tempat ataupun kawasan yang namanya Badar. Alhamdulillah, saya sampai dah ke Badar, dan kita buat dokumentari pada tahun 2019 kita buat dokumentari di Badar bersama dengan Jakim dan RTM. Saya jadi host pengacara pada waktu itu, Badar. Jadi kita boleh bayanglah macam mana, ya, keadaan pada waktu itu panas. Dan para sahabat pada waktu itu
313 orang menghadapi berapa orang daripada Makkah? 1000 orang. Ya. Panglima perangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sebelah umat Islam, di sebelah musyrikin Makkah panglimanya ialah Abu Jahal ataupun namanya Amru bin Hisham. Ya. Abu Jahal mati dipancung. Mati. Hadirin rahimakumullah, maka dendam orang-orang musyrikin bertambah-tambah membara apabila mengetahui pemimpin kekufuran mereka mati dalam kehinaan. Bahkan Abu Lahab saja pun meninggal juga dalam Ramadan kerana terkejut mendengar berita kematian Abu Jahal, dan seluruh harta yang dia laburkan untuk perang dengan anak saudaranya sendiri pun lebur habis. Itu yang ketiga. Maka yang keempat daripadanya peristiwa yang berlaku pada dalam Ramadan, yang banyak-banyak berlaku dalam Ramadan, ialah hadirin hadirat rahimakumullah, Fathu Makkah. Ya, pembukaan kota Makkah juga berlaku dalam Ramadan. Makkah dibuka dalam Ramadan. Ya, pembukaannya berlaku dalam Ramadan. Ini yang kita kena tahu. Hadirin hadirat rahimakumullah, Fathu Makkah ini berlaku dalam keadaan bagaimana? Tiada satu titis darah pun yang tumpah ke bumi. Baik, berapa hari bulan Ramadan tahun ke-8 daripada Hijrah? 21 Ramadan. 21 Ramadan tahun ke-8 Hijrah. Kalau kita kira balik, berapa lama dah umat Islam puasa semenjak difardukan? Sekarang tahun 1443 tolak 1. Sebab tahun kedua dah kena puasa. Jadi 1422 tahun dah puasa ini telah pun berlaku. Tapi sepanjang sejarah tak jumpa lagi satu orang yang mendapat anugerah hebat kerana kajiannya tentang puasa daripada umat Islam. Tak ada orang dapat lagi. Tetapi beberapa tahun yang lalu, 7 ke 8 tahun yang lalu, saya bila jadi PKP ni banyak lupa. Tahun ke berapa jadi kena fikir je. Ya. Seorang saintis dari Jepun dapat anugerah Nobel kerana kajiannya tentang bagaimana kehebatan satu perbuatan, iaitu menahan lapar, menahan dahaga, jangan ambil makan, jangan ambil minum walau seteguk air. Habis tu yang dia boleh minum apa dia? Air liur dia saja. Telanlah air liur tu. Okey. Ya, air liur dia saja. Selama 30 hari bagi sesuatu tempoh, dan ditahan makan minum itu selama 12 hingga 14 hingga 18 jam. Ya. Maka hasil kajiannya dia beritahu dapat menyembuhkan seseorang daripada penyakit kanser. 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 Bahasa seberang sebut kanker. Ustaz dia tak makan. Ya. Kajiannya menyatakan bahawa sel kanser dia tidak mengalami proses pembahagian sel, dan dia mengecut, bengkak. Tumor kanser tu dia mengecut dan dia sembuh, mati. Sel kanser mati. Itu kajian dia, dapat anugerah Nobel. Masya Allah, tabarakallah. Ya? Tu. Jadi 1422 tahun dah kita puasa. Turun Quran, puasa, perang Badar, pembukaan Makkah. Yang kelima dalam bulan Ramadan ini jugalah berlaku satu perang yang nama perang Tabuk. Ya, perang Tabuk ini berlaku, dia kawasan Tabuk ni dia dekat-dekat dengan Jordan. Apabila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, ya,
dapat khabar bahawa tentera-tentera kerajaan Byzantine Timur, ya, dia ganggu orang-orang Islam di kawasan-kawasan itu. Maka Rasul kata, jom kita pergi. Hadirin rahimakumullah, tentera Islam berapa orang? Dalam riwayat sebut ada kata 30,000 termasuk tentera berkuda, dan dari tentera pasukan Heraklius atau Hercules atau Heraklius, berapa ramai? Banyak tak? Berapa banyak? 40,000 datang, termasuk satu kabilah Arab nama Bani Ghassah. Bani Ghassah ni dia bawa juga. Tapi kayanya Allah Ta'ala, ya, bila sampai di tempat tu, tentera-tentera Heraklius ini melihat seolah-olah umat Islam yang 30,000 tadi itu jadi 100,000. Ramai, jadi 100,000. Macam mana dia orang bilang, Ustaz? Adalah kaedah dia. Kita tak pernah pergi perang macam tu. Kita nak tahu. Dan perang di situ perang terbuka tau. Perang terbuka. Kita duduk dalam hutan-hutan ni, dia perang terbuka. Hadirin rahimakumullah, maka dia sebenarnya berlaku dalam bulan Syaban, kata ulama, muarrikh, sejarawan, historian kata, tapi dia lajak masuk dalam bulan Ramadan, ya. Tak tumpah setitis darah pun, mereka serah kalah, ya. Maka hadirin hadirat rahimakumullah, bila dah jadi mereka serah kalah, mereka bayar jizyah. 3,000 dinar emas, kalau tak silap saya, nanti tengok balik, ya, yang tepat. Maka tentera Islam pun balik, mereka pun balik, tak perang. Tak perang. Sebab apa? Gerun tengok ramainya, 30,000, mereka 40,000, ya. Tapi kerana dahsyatnya keagungan agama Allah ni, Allah utus malaikat-malaikat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat Nabi, ya, maka mereka pun jadi takut, selesailah, ya. Pun begitu, ada beberapa lagi peperangan yang berlaku, perang-perang yang lain bukan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, berlaku dalam bulan Ramadan. Antaranya pelik kan, Ramadan puasa Ustaz, tapi kuat. Kuat sebab nafsu dah menjadi lemah. Yang hadir itu ialah mutmainnah, ammaratum bisu' jadi lemah, nafsu ammarah, nafsu ammarah jadi lemah, nafsu mutmainnah jadi kuat. Maka disitulah hebatnya kita. Antaranya perang Farad yang dipimpin oleh Khalid ibn al-Walid berhadapan dengan Byzantine Rom, berlaku pada Ramadan juga, 12 hari bulan 13 Hijrah, 12 atau 13 Hijrah, ya, bersamaan 633 Masihi. Masya Allah. Pembukaan, saya tak bilang dah ni, pembukaan kota, pembukaan Parsi, ataupun Iran. Hari ini Iran, pembukaan Parsi berlaku juga dalam bulan Ramadan. Perang pembebasan kota Palestin berlaku pada 636 Masihi, bertepatan pada bulan Ramadan tahun ke-15 Hijrah, waktu kekhalifahan Sayyidina Umar bin Al-Khattab Al-Faruq radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Masya Allah, tabarakallah. Pada waktu itu Palestin merupakan salah satu kota yang agung dalam pemerintahan Rom Byzantine, ya. Itulah juga tahun yang sama berlaku perang Qadisiyah. Okey, hadirin hadirat rahimakumullah, Ramadan juga berlaku perang lagi. Perang buka apa? Pembukaan kota Qahirah ataupun negara Mesir, ya,
oleh Amr bin Al-As pada waktu itu, dan dibina Masjid Amr bin Al-As ada sampai hari ini. Okey. Bila tu tahun 641 Masihi bersamaan Ramadan tahun 20 Hijrah. Dan pada Ramadan tahun ke-31 Hijrah bersamaan tahun 652 Masihi, tentera-tentera Islam telah pun mengalahkan Sasania atau pengakhiran Empayar Parsi bila umat Islam masuk dalam kota-kota di negara Parsi sekarang Iran. Dan antaranya yang berlaku pada 37 Hijrah tahun 658 Masihi terjadinya peristiwa tahkim antara Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, berlaku pada 37 Hijrah 658 Masihi, ya. Hadirin hadirat rahimakumullah, saya ada baki 10 minit lagi. Saya nak berhenti cerita tentang peristiwa yang berlaku, cukup takat tu. Saya nak ambil baki 10 minit untuk nak cerita peristiwa yang lebih besar daripada tu. Pertama, saya buat dalam bentuk kesimpulan. Pertama, Ramadan ini ialah bulan kehebatan. Tuan-tuan nak buat apa yang baik-baik, yang elok-elok, buat dalam Ramadan. Nak buat yang tak elok, jangan buat dalam Ramadan. Benda memutuskan silaturahim, pecat-pecat orang dalam Ramadan, jangan. Ya, bunuh-bunuh orang dalam Ramadan, jangan. Aniaya orang dalam Ramadan, jangan. Menyebabkan orang zalim dizalimi dalam Ramadan, jangan. Tapi Ramadan adalah bulan untuk menjalinkan ukhuwah, kasih sayang, ya, kerukunan, mawaddah dan rahmah adalah Ramadan. Jadi dalam Ramadan ini, hadirin hadirat rahimakumullah, kita buat rekod-rekod tertentu. Saya banyak rekod dalam Ramadan. Kalau rekod perjuangan ini, dia akan jadi bertambah-tambah, pecah rekod dalam Ramadan. Bulan lain kita cuba buat, tak berapa nak jadi. Cuma Ramadan ini tak tahulah kalau ada rekod, ya, orang buat kenduri kahwin. Tak tahu, tak jumpa lagi, tak dapat lagi kad jemputan kahwin Ramadan. Ustaz dah puasa siang, boleh buat malam. Kan? Itu orang jarang buat. Dan antara paling besar sekali Ramadan ini bila Quran diturunkan keseluruhannya dari hadrat Allah ke Lauh Mahfuz, keseluruhannya ke Baitul Izzah, tapi turun beransur-ansur daripada langit dunia ke hadrat Nabi 23 tahun atau 22 tahun, 2 bulan 22 hari. Kat situ kita nak ambil banyak hikmah dia. Quran itu turun apa dia? Hudan linnas, petunjuk untuk manusia. Yang ini yang orang tak mau tengok, peristiwa ini. Peristiwa Quran turun bagi petunjuk manusia. Masya Allah, ya. Kemudian yang kedua, wabayinat, dia memberikan penerangan tentang minal huda, daripada ini benda betul, wal furqan, ini benda yang patut dijauhi, pembeda antara yang batil, yang hak dengan yang batil. Idza jaa al-haqq zahaqa al-batil, innal batila kana zahuqa. Apabila telah datang benda yang hak, yang benar, zahaqa al-batil, maka terpadam habis, hancur lebur kebatilan. Innal batila kana zahuqa, sesungguh-sungguhnya kebatilan itu telah adalah ia akan hilang dan hancur lebur. Nih, oleh demikian kita kena tengok dalam Ramadan ini Al-Quran, kaji betul-betul kalau tak pernah kaji lagi, ya. Dan Ramadan dia ada kaitan tentang makan dan minum. Dan kita nak makan dalam Ramadan, jadikan dia bulan permulaan. Allah suruh perhati bab-bab makan ni. Ada dalam Quran, ada surah Abasa ayat 24. Apa kata Allah? Siapa ada Quran boleh buka surah Abasa, surah ke-80 ayat 24. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ. فَلْيَنْظُرْ, maka hendaklah dia sungguh-sungguh melihat. Siapa dia? Al-insan. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ, kepada makanannya. Atau ayat yang paling mudah, maka manusia mestilah memerhatikan bersungguh-sungguh. Yanzur, falyanzur itu maksudnya memerhatikan secara bersungguh-sungguh tentang soal makanannya. Kita ingat makan benda yang cokia-cokia, cikai bangai. No, makananlah membentuk kepribadian. Makanan antara penyebab kita sihat, kita sakit. Nabi kata jangan jadikan perutmu kuburan hayawan. Maksudnya apa? Makan benda-benda daging ni contohnya sampai tak ingat, tak ada beringat langsung, makan aja. Lalu makan apa yang paling bagus? Makan seperti makan ahli syurga. Kat mana makan ahli syurga? Suratul Waqi'ah ayat 20, ayat 21. Cari suratul Waqi'ah, buka ayat 20, 21. Ini style ahli syurga makan. Macam mana? Ahli syurga, tuan-tuan baca, saya nak bagi laju ya. Dia makan buah-buah dulu, baru dia makan daging. Dia makan buah dulu, baru dia makan daging. Tu cara makan ahli syurga, makan buah dulu. Kerana itu kita yang duk puasa ni, tujuan dia nak cari redha Allah, jadi orang bertakwa. Tak adalah tempat orang bertakwa melainkan Allah letak dengan kehormatan di syurga. Maka belajarlah jadi orang yang hidup di syurga, makan buah. Buah apa? Kurma, sama ada tamar atau rutab. Kurma adalah tamar adalah kurma kering, rutab adalah kurma basah. Iringilah dia dengan buah-buahan yang lain seperti zaitun, tin, delima, kurma, anggur, ya, pisang. Allah sebut dalam Quran. Semua hak saya sebut tadi itu semua Quran sebut. Ya. Pisang ada juga Ustaz dalam Quran. Ada surah apa? Surah Al-Waqi'ah. Ya. Kat mana? Cari sendiri. Tapi ayat dia bunyi macam ni. Bagi kerja rumah sikit, ya. وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ, dan pohon-pohon pisang yang berbuah bersusun-susun dalam syurga. Masya Allah, tabarakallah. Jadi buah-buah ini banyak manfaat tak? Banyak manfaat. Buah kurma dia ada gula nabati, dia panggil. Gula nabati ni ialah gula buah, gula original. Nama dia fruktosa dan glukosa. Dia ada sukrosa, tak ada, sikit je kot ada. Tapi jangan direndam kurma tersebut dalam sirap gula dari tebu ataupun jagung. Ini kita kena kaji sebenarnya dalam nak cerita peristiwa dalam Quran, dalam Ramadan bab Quran diturunkan. Ini buat kajian banyak tentang puasa, makanan, minuman. Siapa ada masalah jantung, kencing manis, darah tinggi, kami panggil janda manis, dia kena ambil zaitun. Ambillah zaitun, bukan zaitun sami'un, minyak zaitun tu. Cari yang ada COA, Certificate of Analysis. Apa dia tu Ustaz? Sijil analisa makmal. Minyak tersebut mesti disahkan bahawa tulin, perahan pertama, cukup bahan-bahan yang perlu ada pada minyak zaitun diperakukan melalui sijil dia. Tak boleh sebarangan. Kalau tidak, fitnahlah atas nama sunnah. Berdosa. Saya berdosa tak bagi tahu. Tuan-tuan puan-puan yang dah dapat ilmu ini berdosa juga. Bila? Kalau tak beramal. Berdosa. Tak beramal ni berdosa. Tahu saja ilmu, ada tahu, tak mau buat dah, berdosa. Kemudian puasa, duk rasa emosi tak stabil, ambil delima.
Darah tak okey, ambil delima. Ya. Puasa toksid banyak, ambil apa? Cuka buah. Cuka buah. Ya. Puasa kita nak bagi kuat untuk buat ibadah, ya, dan tujuan-tujuan yang berkaitan dengan ibadah. Ambil buah tin, rendam dalam minyak zaitun dan buat makan tiap-tiap hari waktu malam, jangan siang. Tuan-puan akan rasa semangat, bertenaga, tak letih, seolah-olah macam dengan aku ni macam dengan usaha ke tak? Nak buat ibadah apa? Ibadah malam yang disebut sebagai qiyamu Ramadan, ya, menghidupkan malam Ramadan. Tarawih buat, saat lagi bangun lagi untuk tahajud, ya, untuk qiyamul lail lagi nak buat apa? Taubatnya, nak buat solat tasbihnya, nak munajat baca Quran sampai subuh. Tak sahur ke? Sahurlah kat situ. Dan buah-buah tadi yang Quran sebut tadi, semuanya ada fungsi penyembuhan untuk penyakit kencing manis, darah tinggi, jantung. Ambil minyak zaitun yang terbaik, perahan pertama ada sijil COA, madu dan juga habbatus sauda, semua mesti ada COA. Tuan-tuan, masa pun dah tamat, cukup, saya nak berhenti dah. Kalau tuan-tuan dah dapat ilmu, rugi tuan-tuan tak beramal. Maka ilmu dituntut dalam dewan solat, ya, dewan masjid solat ni. Tuan-tuan nak beramal, ada yang tak boleh dalam ni, tuan-tuan kena cari di luar. Di luar sana saya tengok tadi ada meja yang dibuka, Al-Fadil Ustaz Syahidan Ahmad, Jarul Masjid, jiran masjid. Rumah beliau sebelah tu, tak silap saya sebelah tu je. Tuan-tuan, dia juga seorang perawat dan wellness advisor, penasihat keafiatan dan kesihatan, kesejahteraan. Ada buka meja, saya tengok di luar sana tu, saya tengok dah tu, saya wuduk tadi seperti ada buka meja ni, Ustaz Syahidan. Tuan-puan boleh ke meja tersebut lepas ni dapat ilmu dulu, nak beramal luar sana. Dia kepakaran beliau merawat penyakit melalui diagnosis saraf tapak tangan. Tuan-tuan jangan terkejut, dia bukan menilik nasib, tak. Dia membaca kesihatan orang, insya-Allah 98 ke 99% tepat melalui telapak tangan. Ini ilmu apa ni? Ilmu Quran. Surah apa? Dalil surah Yasin ayat 65. Walaupun masa lebih, saya minta izin baca sikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Hari itu ialah kiamat. Ayat ni kiamat, Ustaz, guna atas dunia, boleh guna. Kerana kiamat di dunia ni ialah apa? Mati. Sebelum kiamat kecil di dunia mati ni, ada tanda-tanda orang datang apa? Sakit. Kalau tak jaga, dia bunuh diri. Kalau dia jaga elok, itu cerita kematian yang ada takdir dia. Jangan duk kira kata, Ustaz nak buat macam mana sakit mati. No. Ada orang sengaja makan beracun, bunuh diri. Hari itu kata Allah, kami tutup mulut dia. Ni nak sesuai di dunia ni. Kita orang sakit ni tanya sakit apa? Tak tahu. Doktor tanya sakit apa? Tak tahu. Doktor cek lah. Doktor tidak jadi doktor, buat apa? Doktor tanya sakit apa? Saya pun tak tahu saya sakit apa. Orang semuanya sakit hati ya. Itu dia. Doktor pun cek, dapat tahu sakit. Tapi bagi orang yang ada rahsia ilmu, dia ambil ayat ni buat kajian. Waktu tu dia tak tahu nak cakap apa. Wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan mereka ni berbicara kepada kami. Dia bagi tahu rekod yang dia buat, dan tanda ada pada telapak tangan ni dan keseluruhan tangan ni. Dia tekan, dia picit, kita tahu. Wa tashhadu arjuluhum, dan kakinya jadi saksi bima kanu yaksibun, dengan apa yang mereka dahulu sentiasa buat. Contoh, saya bagi tahu contoh.
tuan-tuan tengok jari kelingking. Jari kelingking ni patutnya dia lurus elok. Kita tengok macam ni pun lurus, tengok macam ni pun lurus, kita pusing dia lurus elok. Tiba-tiba ada orang yang jadi kelingking, dia sengit macam ni. Kita kata bagi betul, bagi lurus, bagi lurus macam ni, tak boleh, dia akan jadi macam tu juga. Atau dia sengit, kita suruh dia buat macam ni, dia tak boleh. Dia nak jadi sengit, dia ada macam bengkok sikit nak. Cuba tuan-tuan tanya dia, sakit pinggang tak? Sakit tulang belakang tak? Boleh bersila lama-lama? Dia ada masalah dengan sistem tulang belakang dan pelvik. Ya, antara kesannya ialah kaki bercakap, dia kebas, dia lengoh. Pakat tengok habis dah jari kelingking. Nak tengok lebih lanjut, Ustaz Syahidan ada di luar. Ampun, maaf, saya mohon salah silap saya, kekurangan saya di mana-mana dalam penyampaian tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, ambillah iktibar sebanyak-banyaknya peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam Ramadan, dan ambillah, kajilah Al-Quran yang tak akan habis tuan-puan buat kajian. Kalau ada orang kata saya habis dah buat kajian tentang Quran, tipu setipu-tipunya. Kalau dia ada 44 PhD pun, dia ada 1000 sejuta PhD pun, dia buat lagi dengan Quran, ada lagi yang akan keluar segala ilmu, tak habis-habislah tuan-puan. Kerana apa? Dia adalah ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan ciptaan manusia. Ya, yang baik dari Allah. Saya ulang lagi sekali, ampun maaf saya tuh pohon andai terlajak kata, terlanjur bicara, ada apa gerak badan ke apa, memek muka yang tak berkenan, ampun maaf lagi sekali saya minta. Mudah-mudahan kita bertemu Allah akhirat nanti dengan kegembiraan kerana Ramadan ini, dan kita sama-sama akan berjalan masuk dalam syurga melalui babu Ar-Rayyan, pintu syurga yang namanya Ar-Rayyan, lis-saimin, hanya untuk orang-orang yang berpuasa, insyaallah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruh fa innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Rahman ya Rahim, nas'aluka ya Allah an taqabbal du'aana wa hajatina innaka antas sami'ul alim. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan alladhi faradta fihi as-siyam wa anzalta fihi al-Quran wa ja'alta fihi lailatal qadr. Allahumma inna ya Allah nas'aluka al-afiyah fi ad-din wa ad-dunya wal akhirah. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi rizqin halalin warzuqna min haitsu la nahtasib. Allahumma arzuqna lailatal qadr ya arhamar rahimin. Waghfir lana maghfiratan jami'ah ya malikad dunya wal akhirah ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jumpa lagi tuan-tuan insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.